Dah start recording Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah wa ala alika la taha wa tabi wa ashabika al akhyar wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan teruskan kepada bengkel SLR kali kedua. Di bawah selian di bawah inilah selian Dr. Hasif, ataupun kita teruskan yang terdahulu. Hari itu kita berhenti dekat searching strategies. Jadi Dr. Hasif akan masuk balik searching strategies. Bagi yang baru menyertai, kami sudah bekalkan dengan yuran. Kami dah bekalkan dengan dengan add-on. Jadi lepas tu ring recording. Dan kemudian bolehlah untuk akses bab teori SLR. Kemudian kita sambil-sambil tengok recording yang pertama ataupun boleh download nanti. Saya akan bagi link recording tu. Kemudian kita teruskan kepada recording inilah bengkel kali kedua, insya-Allah. Okay. Kalau kita merujuk kepada apa yang Dr. Hasif bagi, nanti dia akan bagi link kepada Google Drive, file-file dan sebagainya lah. Nanti para peserta boleh akses file-file tersebut. Okey, semua dah ada kan? Baik. Okey, sebelum kita bermula, mari sama-sama kita buka majlis dengan umum kitab Al-Fatihah. Okey, yang saya muliakan Dr. Najah Nadia Hamran, Ketua Pusat Kajian Quran dan Sunnah, Setiausaha Program Puan Roshana, kemudian ada Ketua Program Tiswazah Pengajian Quran dan Sunnah, Dr. Latifah di Zoom kita, PM Dr. Latifah Abdul Majid. Kemudian kita ada Dr. Ahmad Fakhur Razi, Dr. Manawi, Dr. Zuli, begitu juga ada seorang ni, PM Pusat Madya, Dr. Kadir Ahmad daripada Sri Melaya. Jadi kita ada pelbagai inilah, sama ada daripada UM, daripada UKM dan juga daripada UM. Begitu juga saya alu-alukan kepada semua peserta yang mendaftar untuk sesi SLR kali kedua ni. Tengok ada muka-muka baru ni. Berbeza dengan SLR pertama itu. Lagi banyak perempuan. Yang ni lagi banyak lelaki untuk sesi kali ni. Ada peningkatan. Dan peserta kita pun sudah meningkat pada 29 orang. Jadi apa yang kita nak buat hari ni, satu je objektif dia, iaitu untuk menghasilkan draft artikel SLR. Jadi kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh bertanyalah kepada Dr. Hasif sepanjang sesi berlangsung. Dan nanti harapnya kita boleh mencapai matlamat untuk menghasilkan satu draft paper SLR. Okey, tanpa bercoteh panjang, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan penuh takzimnya saya menjemput Dr. Muhammad Asif Jaafar untuk menyampaikan, untuk memandu kita macam mana ke arah menghasilkan paper SLR. Okay, dipersilakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Okay, pertama sekali terima kasih kepada Dr. Muhammad Farhan bin Arifin selaku moderator untuk hari ini, dan juga kepada Dr. Najah, Ketua Pusat Pengajian, dan seterusnya kepada peserta sekalian. Okay. Jadi
Maafkan saya buka ni lah. Pakai ni. Oh, Dr. Farhan suruh saya pakai ni. Tapi saya tak suka sangat. Dengar tak suara saya? Saya jadi macam robot saya rasa. Dah menjauh. Dan dia berkuap sikit lah. Tak apalah. Kalau tawakal. Dr. Farhan kata kita tawakal saja. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah systematic review kita yang 2.0, yang mana sebelum ini kita telah tengok, kita telah buat macam mana cara untuk buat research question, macam mana cara untuk kita buat objektif, kan, inclusion and exclusion criteria, dan selepas tu saya ajar kita masuk ke dalam Web of Science dan juga Scopus untuk kita cari artikel. Okay, tapi untuk hari ini ada beberapa peserta baru. Saya tidak akan pergi mendalam mengenai research question dan juga objektif. Tapi sebelum kita start buat search balik, okay, hari ini, pagi ini kita akan buat search balik. Saya akan tengok search okey ke tak sebelum kita mula menulis. Dan tengah hari nanti kita akan mula membuat assessment dan juga result, dan seterusnya kepada discussion lah. Okay. Jadi kepada peserta baru, okay, selamat datang. Kepada peserta lama, selamat meneruskan kita membuat systematic review. Okay. Jadi sebelum kita memulakan search, saya ingin memastikan bahawa semua peserta mempunyai at least objektif dan juga ada inclusion and exclusion criteria. Okay. Kalau siapa-siapa yang nak tahu pasal inclusion and exclusion criteria, saya akan bagi link selepas ini. Sekejap ya. Okey, tak apa. Kita mulakan dulu. Saya akan share. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi untuk stage 1 kita sudah ada problem formulation. Okay, untuk stage 2 hari ini kita akan tengok data collection and extraction. Stage 3 data evaluation, yang mana kita akan tengok tengah hari nanti. Stage 4 data analysis tengah hari, and stage 5 reporting findings. Okay. Okay, jadi untuk kita buat data collection, pastikan kita akan mula dengan literature search. Tapi sebelum itu kita akan buat inclusion and exclusion criteria. Oh ya, lupa. Aduh, kenapa saya macam ni ah? Okey, sebelum itu boleh saya berkenalan dengan partisipan, sebab untuk saya memudahkan saya untuk bagi contoh-contoh yang berkaitan lah. Okay, saya stop sekejap. Okey, boleh mungkin kita akan saya akan mula dengan yang peserta yang berhadapan dengan saya lah dulu. Okey. Okay, saya perkenalkan diri. Kat mic. Nama Muhammad Khairi bin Abdul Aziz, pelajar calon sarjana di Pusat Al-Quran dan Sunnah. Nak buat pasal apa tu? Kajian ke? Kajian pasal apa? Nak buat untuk systematic review. Sebab saya tak join bank yang pertama, jadi mungkin saya follow kot hari ni. Saya tengok okay. macam mana ni. Sekarang ni apa sarjana? Buat pasal apa? Pendekatan Tuan Guru Abdul Hadi dalam mentafsir khusus Al-Quran.
Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Abdul Hadi. Ah. Orang Terengganu ke? Kelantan. Orang Kelantan. Orang Terengganu. Okey. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Muhammad Zul Husni. Okay, boleh panggil Zul. Dari Pusat Pengajian Al-Quran dan Sunnah. PI. Tajuk kajian? Tajuk kajian berkenaan psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam ke arah mana tu? Ada tajuk penuh? Psikoterapi Islam, satu penelitian awal. Okey. Disebabkan saya adalah background medical, jadi bila berkaitan dengan psikoterapi, jadi saya lebih akan jadi lebih fokus, lebih khusus. Maksudnya psikoterapi Islam tu besar. Mungkin bila melibatkan medik, dia akan biasanya kita akan tumpukan pada certain population. Contohnya macam psikoterapi ni biasanya siapa yang akan siapa yang memerlukan psikoterapi kebiasaannya? Bukan semua orang memerlukan psikoterapi kan, dia ada certain orang. Certain apa biasanya yang populasi yang macam mana? Antaranya mereka yang mengalami masalah keluarga, masalah kehidupan lah. Masalah keluarga bermaksud nak cari yang dah berkahwin semua ke? Mana yang bujang tak ambil? Bujang dan berkahwin. Bujang dan berkahwin. So siapa-siapa yang ada masalah mental yang memerlukan psikoterapi macam tu. Ya. Okay, sebab psikoterapi dia besar, dia banyak dan juga melibatkan kanak-kanak, orang dewasa kan, remaja dan juga certain contohnya macam ada orang pernah tengok berkaitan dengan bencana, disaster context ke, maknanya selepas dia mengalami bencana ke kan, ataupun certain macam veteran askar. So dia pernah melalui trauma. Okay, so tu antara yang pengkhususan yang orang biasa tengok lah dalam terapi yang macam tu. Okay, tak apa, nanti mungkin boleh kecilkan lagi skop sebab nanti takut bila cari artikel terlalu banyak nanti. Okay, terima kasih Zul Husni. Okay, seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Manawi Muhammad Akif, kaki tangan akademik Pusat Kajian Al-Quran Sunnah juga. Sama. Bidang sebuah kajian sebelum ni berkaitan dengan tafsir dan juga surface visual. Jadi ada kaitan dengan psikoterapi. Ini student doktor ke? Ya, okey, baik. Psikoterapi juga. Okey, baik. Okey, terima kasih Dr. Nawawi. Okey, seterusnya Ahmad Fakhrul Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Saya tenaga pengajar di Pusat Kajian Al-Quran Sunnah dan bidang saya Lataif Quraniyah Doktor. Dan cadangan saya untuk systematic literacy review ni adalah buat sorotan berkenaan dengan kajian yang telah dibuat berkenaan dengan tafsir ilmi. Kajian kepada? Tafsir ilmi. Tafsir ilmi. Jadi maknanya student saya dah bersama-sama mengumpulkan tu dia punya beberapa kajian yang lepas lah. Cumanya nak diolah dalam bentuk XLR ni kita belajar. Dan untuk siri pertama Doktor saya tak sempat nak datang. Saya datang siri kedua lah. Mudah-mudahan dapat pencerahan. Terima kasih Doktor. Tak apa. Kita ulang balik sikit dan kita teruskan sampai habis. Baik, insyaAllah. Okey, terima kasih. Seterusnya Farah Firdaus. Ada Farah Firdaus? Ada Izuli? Izuli tak ada juga. Prof Madya Khadir Ahmad.
Assalamualaikum. Dengar? Assalamualaikum. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rustia dan juga Farhan atas jemputan Dr. Farhan. Untuk saya punya cadangan lah kan, sebab taklah plan sangat. Tapi kalau dalam apa yang difikirkan, cuba nak buat yang dia punya draft tu tentang perubatan Islam lah, Islamic medicine kan. Tu try lah. Tak plan pada awal pun. Okey, betul. Okey. Okey, Dr. Kadir ni guru saya waktu saya degree. Okey. Seterusnya Latifah Abdul Majid. Sudah tadi. Mana? Okey, seterusnya Nur Arfah Zaini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Nur Arfah Zaini daripada UPM. Saya punya topik adalah Parenting Intervention Program in Malaysia. Ulang balik Kak Arfah. Kak Arfah ni kawan saya. Parenting Intervention Program in Malaysia. Okey. Terima kasih, Doktor. Okey. Puan Arfah adalah psikologis, clinical psychologist. Sekarang tengah menyambung pengajian PhD di UPM. Okey. Seterusnya Nur Razan Ashikin. Ya, Assalamualaikum. Saya buat studi berkenaan dengan halal science, which is tajuk saya halal built-in and halal test form. So saya kaji berkenaan dengan teknik-teknik makmal yang digunakan untuk kajian halal. Oh, yang sebelum ni kan pernah join kan? Betul. Ya. Student Dr. Hani. Okey, baik. Okay, seterusnya Nurul Kausa, Dr. Nurul Kausa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya lebih kepada kalau saya lebih nak lihat kepada kaedah penentuan kalau kaedah penentuan waktu solat. Okey. Okey. Doktor sekarang dekat USIM ke? Belum lagi. Belum lagi. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, seterusnya Rafidah Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum doktor. Maaf line saya tak berapa nak okey, saya cuba. Nama saya Rafidah Abdul Rahman, pelajar sarjana seliaan Dr. Najah dan Dr. Latifah. Tajuk kajian mengenai penyusuan anak orang lain. Fokus kepada faktor penyusuan dan juga amalan pendokumentasian. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, ada lagi? Okey, seterusnya Rosma Aisyah. Assalamualaikum. Tajuk tesis saya adalah amalan dan cabaran Fiqh Ta'ayyush minoriti Muslim di Nakhon Sitamarat. Okey, amalan dan cabaran. Okey. Fiqh Ta'ayyush minoriti Muslim di Nakhon Sitamarat. Apa tajuk artikel yang diperbincangkan dengan supervisor minggu lepas, Fiqh Ta'ayyush dalam tradisi wahyu dan pemikiran Islam. Okey, bagus. Okey. Wahyu. Okey, baik. Okay, ada lagi yang saya belum sebut? Saya, Doktor. Mari. Ya. Okey, nama diberi Nurul Suhaida binti Ibrahim. Saya merupakan pelajar
Sem pertama PhD di bawah sediaan Profesor Media Dr. Latifah Abdul Majid. Tajuk tesis saya tahap pengetahuan dan amalan kemiskinan had di Selangor, penyelesaian menurut Al-Quran dan hadis. Untuk artikel, saya dah beberapa minggu lah draft artikel ni bersama penyelia saya. Tajuknya Overviews of the Scholars on Period Poverty Issues in Malaysia. Preliminary Studies. Yang tu tajuk ke yang paper yang dah publish ke macam mana? Belum publish lagi. Yang ni saya baru buat sikit lah intro lah. Betul. Okay. So nak sambung untuk ni lah tajuk tu buat untuk systematic review. Ya betul insya-Allah. Okay. Baik. Okay, ada lagi? Ada lagi? Tak ada. Okay, Dr. Farhan ada lagi? Tak ada. Okay. Okay, terima kasih. Jadi selepas saya tengok kesemua tajuk ni untuk buat systematic review tu okay, boleh. Okay, tapi seterusnya nanti kita akan tengok, saya akan tumpukan kepada outcome. Okay, jadi masing-masing selepas ni dah boleh fikir nak outcome yang macam mana. Okay, selain kita nak cari artikel, kita kena cari juga apa outcome yang kita nak daripada artikel-artikel tersebut. Sebab apa? Sebab bila kita dah mula search artikel, jadi kita akan mula membaca banyak dan seterusnya kita akan confuse. Okay, jadi untuk kita tak nak jadi confuse, kita kena tahu apa yang kita nak cari daripada artikel-artikel tersebut. Okay, contohnya macam saya halal, okay, saya nak buat kajian berkenaan persepsi orang bukan Islam terhadap makanan halal contohnya kan. Okay, jadi saya nak cari artikel yang cari persepsi orang bukan Islam je. Contohnya, so bila artikel yang melibatkan orang Islam, saya tak nak. Okay, so jadi saya akan remove, saya akan buang yang artikel yang hanya melibatkan responden orang Islam sahaja. So saya nak cari responden yang bukan Islam. Okay, so itu antara outcome yang saya nak carilah. Okay, okay, jadi masing-masing mungkin dah mungkin ada yang masih lagi yang blur-blur, so mungkin dah boleh carilah apa sebenarnya outcome yang kita nak bila kita cari artikel tu. Okay, so sambil-sambil tu saya akan pasang slide tadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi untuk kita buat data collection, kita akan buat literature search, tapi sebelum itu kita akan tengok inclusion and exclusion criteria, and then macam mana kita nak cari untuk kita nak guna apa untuk kita cari artikel tu. Okay, jadi untuk cari artikel tu kita boleh guna database, yang mana database yang disediakan oleh universiti masing-masing. Okay. Jadi mungkin ada yang belum mahir menggunakan database tu. Jadi hari ini kita akan cuba menggunakan database. Okay. Contohnya apa? Contohnya Web of Science, Scopus, Science Direct, JSTOR. Yang untuk social science biasanya yang macam itulah. Ataupun mungkin ada yang nak cari MySite ke kan. MySite pun dikira database. Okay. Jadi boleh, tak ada masalah. And then reference searching. Okay, reference searching maksudnya kita baca artikel dan kan artikel ada reference kan kat bawah tu. Okay, jadi kita akan tengok reference tu ada tak artikel yang berkaitan dengan topik yang kita nak. Okay, tu kita panggil manual search. Okay, reference searching. Okay, and then contact or consultation with expert. Maksudnya mungkin supervisor kita ada beberapa artikel yang dia nak suruh kita ambil. So tu pun boleh. Okay, kita boleh ambil. And then hand searching key journals, okay, journals with poor or no indexing. Yang ni kalau misalnya yang tak ada impact factor. Okay, and then ongoing studies, siapa-siapa yang boleh dapatkan contohnya macam thesis ke ataupun
kajian yang terkini yang tengah dibuat pun kita boleh ambil, okay? Tapi kena dapat kebenaran lah, okay? And then grey literature. Grey literature ni contohnya macam report, okay? Surat khabar ataupun yang mana selain daripada yang kita sebutkan yang ni lah, okay? Okay, jadi untuk social science saya rekomenkan untuk kita akan mencari Scopus, okay? Ataupun siapa nak cari thesis boleh cari dekat ProQuest, okay, JSTOR ataupun SciInfo, okay? Ataupun kalau dari health science ataupun medicine, siapa yang buat pasal mental health, psikoterapi mungkin nak cari dalam PubMed ataupun Medline, okay? Ataupun Sinal, Embase. Dari UM saya tak pasti Embase dia masih lagi subscribe ataupun tak. Okay, jadi Dr. Kadir mungkin kena tengok dululah kalau nak guna Embase. Okay, engineering mungkin boleh guna Science Direct ataupun Scopus. Ini adalah cadangan sahaja. So kalau misalnya ada lagi database yang nak digunakan, tak ada masalah. Boleh je. Yang penting artikel tu kita dapat. Okay. Okay, jangan risau. Yang ni UiTM punya. Okay, contohnya grey literature. Grey literature ni contohnya apa? Dekat bawah tu lah government reports, newsletter, PPT presentation, thesis, okay? Ataupun best practice ataupun working paper, semua kita letak under grey literature lah. Okay, grey literature dikira kenapa kita kena asingkan database tadi dengan grey literature ataupun other sources. Kenapa? Apa beza database yang kita nak guna dengan grey literature yang macam ni, macam government report, newsletter. Kenapa agak-agaknya? Kenapa kita tak boleh samakan? Okay, disebabkan ini adalah ni kita berdiskusi lah. Okay, disebabkan kalau database itu adalah memang dia punya apa kita panggil tu impact dia tinggi. Maknanya kita memang keboleh percayaan dia adalah tinggi. Okay, berbanding grey literature ni, ialah government report, newsletter ni kita panggil apa kalau dalam student buat assignment macam Facebook kan contohnya. Okay, Facebook ke Twitter ke, okay, yang tu. Kalau student ambil apa? Student ambil rujukan dari situ, kita panggil apa? Tidak berautoriti. Okay, sorry, tidak berautoriti. Okay, so grey literature ni kita boleh katakan sebagai yang tidak berautoriti lah. Okay, so kalau yang berautoriti tu kita ambil lah ada buku ke jurnal artikel tu kira berautoriti. Okay. Okay, so ini adalah contoh dia. Kalau tuan-tuan, puan-puan semua buka Scopus, ini adalah contoh dia. Okay, JSTOR, cara nak cari. Okay, ProQuest dia macam ni. Science Direct dia macam ni. Okay, jadi kita akan belajar dululah macam mana kita nak breakkan topik kita tu kepada keyword dan juga cara untuk kita combinekan menggunakan Boolean operators. Okay, cara kita nak gunakan parenthesis, cara kita nak guna, kita bukan saja kena tulis macam tu je. Bukan, dia ada cara dia. Ada cara dia nak tulis keyword tu. Okay. Contohnya lah, okay, contohnya saya nak cari to identify and evaluate the effectiveness of online learning towards student. Okay, sekarang ni kan orang buat online learning kan, jadi saya nak tengok keberkesanan online learning ni kepada student. Okay, jadi okay, apa keyword dia? Keyword dia adalah saya online learning, okay, online learning, student, dan juga saya nak tengok social science sahaja sebab bila melibatkan student ni ramai. So saya nak tengok dalam bidang social science sahaja. Okay, jadi ini adalah antara keyword saya. Okay, lepas tu tuan-tuan dan puan-puan kena dapatkan juga sinonim masing-masing. Selepas dapatkan keyword tu, dapatkan juga sinonim. Okay, online learning contohnya e-learning or distance learning. Okay, dapatkan 3 atau 4 sinonim lah. Okay, cuba dapatkan. Kalau tak dapat, tak apa. Okay, cuba dapatkan. Okay, student, undergrad or higher education institution. Okay. Social science, saya nak cuba dapatkan social behavior dan juga society. So ini antara keyword saja. So
dalam masa, saya bagi masa 5 minit untuk tuan-tuan dan puan-puan cari keyword berdasarkan topik tadi, okey, dan juga cari sinonim bagi setiap keyword tu. Okey, 5 minit saya bagi. Ada masalah boleh tanya je, tak ada masalah, okey je. Okey, kalau ada siapa-siapa yang mungkin masih lagi blur-blur, mungkin boleh tengok dari segi tajuk dan juga objektif kajian. Okey, objektif kajian nak tengok pasal apa, dapatkan keyword dari situ. Contoh objektif saya nak tengok effectiveness of online learning towards student. Okey, student tu saya specializekan sikit kepada social science. Nak share? Okey, Dr. Farhan nak share. Tak ada masalah. Kalau boleh. Dengar tak? Dengar tak yang Zoom? Dengar. Okay, kalau boleh anda share lah yang berkaitan dengan ni. Stop sharing. Boleh. Okay. Ini berkaitan yang apa? Yang Dr. Hasib tengah cakap sekarang ni lah berkaitan dengan carian kan? Carian, keyword. Keyword. Ini antara benda yang dah dicarilah berkaitan dengan keyword. Tajuk dia Digital Transformation Significant to Halal Industry. Jadi kita nak kaji tentang halal dan juga digital. Adakah digital transformasi itu memberi signifikan kepada halal industri? Jadi keyword macam tadi saya dah cari berkaitan dengan impact. Ada di sini lah dia punya susunan impact, consequence, subsequent, significant, digital transformation, digitalization ataupun dia ada Z dengan S kan? Yang tu nanti kita ni kita membuat. Jadi situ saya tak sinilah untuk membezakan tu lah. Kemudian digital teknologi, kemudian halal halal industri, halal management. Jadi ini antara tiga keyword yang telah dibuat lah. Ini mohon pandangan Dr. Hasib lah. Okey. Dan share sekali lagi, sabar. Share lagi, jangan tutup. Okay, malu paper lah. Okey, yang ni yang nak dibuat oleh Dr. Farhan lah. Okey, Digital Transformation Significance to Halal Industry, a Systematic Review. Okey, tajuk ni mungkin kena ubah sikit. The significance of digital transformation. Ni ada persen ni ubah ni. The significance of digital information. Okay. Macam tu. Okay, kejap. Kalau kita nak kata the significance tu nampak sangat macam bias. Sebabnya macam kalau katakan systematic review kita tak dapat yang signifikan kan. Macam mana? Tu bahaya. Okay, jadi perkataan signifikan kat situ mungkin kita tak boleh gunalah. Mungkin kita boleh buat effectiveness. Boleh? Tapi nak tengok impact kan? Impact dan tengok buat the impact. The impact of digital transformation to halal industry. Okay, so kita akan tengok impact dia tu bagus ke, tak bagus ke, jadi kita akan tengok. Okay, pastikan setiap tajuk tu letak a systematic review dekat belakang. Titik bertindih a systematic review.
Itu adalah yang untuk yang tahun 2020 punya, dia nak suruh kita letak tajuk untuk systematic review ni, kita letak a systematic review. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya apa beza systematic review dengan systematic literature review kan, SLR. Okay, jadi untuk pengetahuan semua, saya biasa dengan term systematic review sahaja. Okay, SLR tu saya belum biasa lagi. Tapi method dia adalah sama dan saya mengandaikan dia adalah sama je, SLR ataupun systematic review ni adalah sama. Tapi untuk medical biasanya dia akan menggunakan systematic review sahaja. Dia tak gunakan systematic literature review. Yang penting Q. Yang penting? Yang penting Q. Yang penting Q. Okey, bagus. Yang penting dapat publish kan? Dapat publish tinggi. Tak ada masalah. Okey. Jadi Dr. Farhan dekat sini, okey, tajuk tu. Okey. So, tengok research question. Does the digital transformation have significance to halal industry? So, kena tukar kepada impact lah. Kena ada impact. So, keyword dia impact. Okay, so impact apa sinonim bagi impact? Boleh sinonim guna Google ataupun thesaurus sajalah. Okay, impact or consequence or subsequent or significance. Okay, ataupun next digital transformation. Okay, or digitalization or digital technology. Okay, ataupun halal or halal industry or halal management. Okay, itulah 3 kan? Okay, 3 je. Okay, yang lain okey tak? Okay, lepas ni kalau ada siapa-siapa yang nak present pun boleh. Saya pergi dekat ni kejap Saya pergi dekat perangkat depan saya.
sekejap Dr. Asif tengah ni coaching tajuk coaching tentang carian keywords. Psychospiritual dan jiwa. Okey, dalam BM ke BI ke tak ada masalah. Okey, kita jangan hadkan kita punya keyword tu. Sebabnya untuk terutama sekali untuk pengajar Islam lah. Pengajar Islam ni kebanyakan artikel ditulis dalam bahasa Melayu. Okey, jadi untuk kita cari bahasa Inggeris tu agak akan jadi limited. Okey. Jadi saya sarankan kita boleh je guna keyword dalam bahasa Melayu. Okey. So kalau misalnya untuk yang banyak publish dalam bahasa Inggeris, boleh guna dalam bahasa Inggeris ataupun nak campur pun tak ada masalah. Campur pun tak ada masalah. Okey. Okey, semua boleh? Ada yang nak bertanya? Ni ada tadi Dr. Farhan ada? Tak ada. Peserta? Peserta dalam Zoom? Boleh? Hasif, nak tanya. Doktor, kalau macam saya punya tajuk overviews of the scholars on period poverty issues in Malaysia. So saya punya keyword tu nak ambil 3 tu daripada keyword saya punya abstract ataupun daripada tajuk tu. Bergantung. Agak-agak yang mana? Kalau boleh ni, kalau boleh share, boleh tak share kita yang tengok? Ni, saya ambil 3 ni. Pertama period poverty, kedua scholars, ketiga overviews. Okey, yang poverty tadi sinonim? Period poverty sinonim dia menstrual management, menstrual poverty. Dua je saya untuk sekarang. Scholar, specialist, intellectual. Okey, bagus. Satu lagi? Overviews. Overviews tu rasanya tak sesuai.
That's why. Dia lagi, ada lagi tak? Apa lagi yang kita boleh letak? Sebab period poverty dalam kalangan perempuan, so kalau woman, woman boleh, woman. Sebab nanti tapi kita akan tak dapat ada banyak dalam, lagi. Tapi tak ada dalam tajuk lah. Ada Tak ada dekat masalah. Okey je, tak ada masalah. Sebab nanti takut bila kita search, ada yang bukan woman pun masuk juga ke kan. Okey, jadi kita nak spesifikkan kepada woman. Okey, baik. Terima kasih doktor. Okey. Okey, ada lagi? Jadi besar. Tapi takut tu lah, takut dapat yang men sekali. Sebab woman tu besar sangat. Okey, yang lain? Keyword? Semua okey? Semua dah faham kot. Semua dah faham? Ataupun semua dah rasa macam susah? Jangan susah lagi. Saya ada, jangan bimbang. Jangan risau, saya ada. Okey, jadi tugas saya hari ini, awak insya-Allah anda semua boleh, okey, boleh dapat satu draft lah. At least method kita siapkan. Okey, result yang lain tu kita boleh, kalau tak sempat pun kita boleh lagi lah selepas ni. Okey, seterusnya. Okey, jadi kalau ikutkan kita punya keyword tu, ada yang satu perkataan saja. Ada yang dua perkataan tapi satu maksud. Okey. Oh, tak share? Belum share? Tu dah share? Dapat kan? Nampak? Oh, tak buka? Okey, nampak. Nah, okey. Okey, jadi ada yang dua perkataan tapi satu maksud. Okey, contohnya macam saya online learning. Okey, jadi saya nak dapatkan online learning. Jadi saya letak ni, apa nama kita panggil ni? Quotation mark. Okey, jadi kita letak macam ni untuk kita jadikan dia sebagai satu perkataan yang kita nak cari. Okey, contohnya mental illness. Jadi kita letak quotation mark dekat situ. Sebab apa? Kalau kita tak letak, contohnya online learning, kalau kita tak letak, jadi nanti saya akan dapat artikel yang berkaitan online, berkaitan learning. Okay, saya tak nak. Saya nak online learning tu, satu word. Okay, satu word tu. Macam tu. Jadi kena letak quotation mark dekat sini lah. Okay, letak satu-satu. Okay. Kalau ada dua perkataan. Kalau ada satu je tak perlu. Okay. Next. Macam tadi Dr. Farhan dia guna asterisk ni. Hebat dia. Dia dah tahu dah macam mana cara nak guna. Okay, jadi macam saya letak undergrad asterisk ni. Sebab apa? Sebab bila letak asterisk ni, saya akan dapat undergraduate, undergraduated, undergraduate. Selepasnya tu ada perkataan lain kan. So saya boleh dapat selepasnya tu. Contohnya macam tadi Dr. Farhan ditulis digitalization, dia guna S ke guna Z kan? So tak pasti nak guna S ke guna Z, letak asterisk kat situ. Okay, jadi nanti dia akan dapatlah yang guna Z ke, yang guna S ke, macam tu. Macam tu, ya betul. Okay. Okay, sekejap. Okay, jadi macam tadi boleh guna thesaurus untuk dapatkan sinonim, ataupun guna Google Scholar, ataupun kita boleh cari artikel yang biasanya orang guna keyword tu. Adakah keyword tu orang biasa guna dalam artikel ataupun tak? Okay, jadi kita tak nak guna keyword yang orang tak guna pun. Jadi kita tak akan dapat artikel. Sebab itulah nanti kadang-kadang ada peserta yang dapat kosong bila kita cari artikel kosong. Sebab apa? Sebab keyword dia tu tak kena. Keyword dia tu kadang-kadang orang tak pakai. Okay, okay, contohnya lagi kita akan gunakan Boolean operators, iaitu kita akan guna and, or, and not. Okay, so and, contohnya and ni. Okay, jadi contohnya kita nak cari artikel berkaitan dengan peanut butter and jelly. Okay, jadi kita guna and, jadi kita akan dapatlah artikel tu yang melibatkan peanut butter and jelly, dua-dua. So kalau misalnya artikel tu hanya berkisarkan tentang peanut butter saja, kita tak akan dapatlah. Ataupun berkaitan dengan jelly saja pun kita tak akan dapat. Okay?
Ataupun or, bila kita guna or, peanut butter or jelly, kita akan dapat semua jenis artikel yang berkaitan dengan peanut butter and jelly, ataupun jelly sahaja. Okay, ataupun not. So kalau misalnya not jelly, so kita tak akan dapatlah artikel yang berkaitan dengan jelly ataupun peanut butter and jelly. So tak akan dapat. Kita akan dapat peanut butter sahaja. Okay, jadi kita boleh guna and, or, and not. Jadi sebab itulah untuk saya punya yang ni, saya guna online learning and student and social science. Okay, jadi kita akan combinekan dengan menggunakan and selepas ni. Okay, contoh kat bawah tu, okay, contohnya macam ni lah. Online learning or e-learning or distance learning. Lepas tu saya akan combinekan and, student, or undergrad or higher education institution, and dengan satu lagi keyword, okay, social science or social behavior or society. Okay, bahasa Melayu pun tak ada masalah. Okay, guna je, tak ada masalah. So kita akan guna macam ni, and ataupun or. Kalau sesiapa nak guna not, boleh, tak ada masalah. Okay, jadi ada quotation mark. Okay, macam tadilah. Quotation mark macam saya, contohnya saya letak halal slaughtering. Okay, halal slaughtering, kalau saya tak letak quotation mark ni, saya akan dapat halal risk analysis at Indonesia Slaughterhouse. Still akan dapat halal, still akan dapat slaughter kan, slaughtering. Tapi saya tak nak, saya nak halal slaughtering. Saya tak nak halal risk, ni halal risk. Okay, jadi saya menggunakan quotation marks. Okay, dekat sini. So barulah saya akan dapat okay, developing halal compliance critical points for halal slaughtering system. Okay, contohnya. Okay, jadi saya akan dapatlah halal slaughtering tu ada dekat situ. Okay, and then asterisk macam tadi, asterisk. Okay, so contohnya nak cari ekonomi kan. So ada orang menggunakan perkataan economical, economist. Jadi kita guna asterisk. Kita letak ekonom dekat situ, kita letak asterisk. Jadi selepas M ni, dia akan dapatlah perkataan selepasnya tu, ekonomi, economical, economist. Okay, so ini nak memperbagaikan lagi kita punya keyword tu. Okay, tapi janganlah pula kita letak macam terlalu pendek. Okay, contohnya macam halal kan. Okay, kita letak HAL asterisk, hal. So kita kena banyak benda lah hal-hal selain daripada halal tu, hal-hal lain ke apa ke kan. So kita akan dapat. Okay, so janganlah terlalu sampai macam tu. So contohnya macam kita nak tengok cardiac atau kardiologi kan, kita pergi letak car ke dekat sini kan. So kita akan dapatlah carcinogenesis ke, car safety ke, so kita tak nak. Okay. Okay, next. Semua dah dapat keyword masing-masing. Seterusnya sebelum kita search, perkara yang paling penting adalah inclusion and exclusion criteria. Okay, jadi masing-masing kena cari apa yang nak dicari daripada artikel yang akan kita search. Okay, must be defined before data collection. Okay, contohnya lah inclusion population. Okay, berkaitan dengan age. Macam tadi mental illness, okay, psikoterapi. Ada nak tumpukan pada populasi mana-mana? Okay, age berapa? Ataupun remaja ke? Ataupun orang tua ke? Kanak-kanak ke? Kan, okay? Ataupun macam tadi kemiskinan berkaitan dengan gender, nak tumpukan kepada woman sahaja. Ataupun ethnicity, ada tak? Okay, special or clinical population, ada tak? So ini pun akan termasuk inclusion and exclusion criteria. Okay, contohnya perempuan sahaja. So our inclusion criteria should be woman only kan. So kalau misalnya responden dia melibatkan lelaki, kita buang. Kita tak nak. Okay, tu our inclusion and exclusion criteria. Lepas tu ada lagi intervention. Contoh intervention ni kalau ada lah, tapi untuk pengajian Islam ada yang tak ada. Okay, contoh intervention ni contohnya program. Kita nak tengok program keberkesanan, program keluarga Malaysia contohnya kan. Okay, jadi kita nak tengok. So itu adalah intervention. Okay, ataupun keberkesanan kaedah penentuan waktu solat di Malaysia berbanding dengan di negara lain. Okay,
So intervention kita adalah di negara Malaysia. Kita nak bandingkan di negara Malaysia berbanding dengan Indonesia ataupun dari Jerman ke kan. Okay. And then outcomes. Okay, outcomes lah yang paling penting. Apa yang kita nak sebenarnya. Macam tadi saya nak cari effectiveness. Jadi setiap orang kena, setiap artikel kena bagi tahu saya effectiveness dia tu. Okey ke tak okey. Kalau misalnya dia tak report effectiveness, saya tak nak. Contohnya macam tu. Okay. Jadi kena tahu outcome dia apa. Contohnya macam Dr. Farhan, impact. So kita nak tahu impact dia. Kalau misalnya artikel tu tak laporkan pun, tak report pun impact kan. Dia hanya cakap pasal zakat, pasal digital transformasi kan, digital transformation, tapi tak ada pun pasal impact. Tak nak. Buang. Sebab kita tak boleh nak analisis pun. Itu bukan outcome kita. Okay? Ataupun awareness. Kita nak cari awareness. Kita nak cari knowledge, practice. So tu ada outcome kita. And then study design. Okay, study design ni untuk social science tak ada masalah lah. Okay, cuma untuk social science mungkin nak dalam bentuk kualitatif ataupun kuantitatif. Okay, sebab kuantitatif ni kalau misalnya clinical studies macam Puan Arfah, dia adalah banyak RCT ke, survey ke, ada cohort ke. Okay, jadi dia banyak. Mungkin dia nak spesifikkan lagi dia punya study design. Okay, tapi untuk kita, untuk pengajar Islam, cuma tentukanlah sama ada nak dapat kualitatif ke ataupun kuantitatif ke ataupun konseptual ke ataupun nak masuk semua ke kan. Okey, tak ada masalah. Nak masuk semua pun tak ada masalah. Okey, tapi kalau misalnya terlalu banyak nanti mungkin boleh kecilkan skop. Okey, mungkin saya nak kuantitatif sahaja, survey sahaja kan. Okey. Okey, and then time. Okey, time restriction. Contohnya kita nak tengok tahun bila? 2008 sahaja. Bukan 2008 saja. 2008 dan ke atas contohnya. Sebab apa? Contohnya kita nak mengkaji tentang macam tadi digital transformation. Digital transformation start pada tahun berapa agak-agaknya? Dr. Farhan. Kaedah digital transformation ni dia start pada tahun berapa agak-agaknya? Tahun 2005 dah ada ke belum? Kan? So kalau misalnya contohnya macam tadi kita nak tengok certain case ke kan, melibatkan certain case, mungkin kita perlu restrictkan kepada year lah. Okay, contohnya macam tengok Apple Store ni, keberkesanan download Apple Store ke, Apple buka 2008. So sebelum 2008 tu tak payahlah cari. Okay, so 2008 dan ke atas kita cari. Nyatakan ke inclusion exclusion kriteria ni? Ya, kita kena nyatakan dalam artikel kita kena nyatakan itu adalah perkara yang sangat penting. Okay, kalau population? Ya, nyatakan population macam mana? Semua satu dunia? Nak pilih semua satu dunia. Boleh, tak ada masalah general population tapi mungkin banyaklah nanti artikel. So bila terlalu banyak, mungkin kita nak kecilkan skop kita kepada Asia sahaja ke, ataupun Asia Tenggara sahaja ke, ataupun kalau banyak lagi mungkin di Malaysia sahaja. Contohnya dekat halal ni kan, halal satu dunia ni, paper halal adalah luas. Nak halal apa? Halal tourism, halal slaughtering, halal assurance system, halal apa chain apa benda dah. Okay, so banyak halal saja pun ada dah banyak. So kalau boleh kecilkan lagi bagus. Sebab apa? Kita tak nak artikel yang terlampau banyak, terlampau general yang nanti kita yang sakit nanti nak baca apa semua. Okay, and then language. Okay, macam tadi language boleh bahasa Melayu pun tak ada masalah. Pengajian Islam melibatkan banyak bahasa Melayu, boleh guna ada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okay. Cuma systematic review sekarang kebanyakannya dia limitkan dia kepada bahasa Inggeris. Okay, jadi yang saya rasa itu adalah satu perkara yang rugi. Sebab apa? Sebab pengetahuan kita dalam bahasa lain tu kita tak dapat capai. Contohnya dekat Jepun, dekat Korea banyak lagi kajian-kajian yang hebat-hebat, menarik-menarik, tapi tak sampai kepada kita. Kan, sebab kita bahasa tu kita tak faham. Okay, contohnya kalau misalnya kita dapat cari artikel bahasa Melayu, kita translate bahasa Inggeris, nak bagi tahu semua orang kat dunia ni kan. Okay, dalam bahasa Melayu kajian kita macam ni. So bagus, tak ada masalah.
yang tu belum pernah lagi ada orang buat pasal language. Sebab kebanyakan systematic review dia cari yang artikel bahasa Inggeris sahaja. So kalau dapat buat yang bahasa lain, bahasa Cina ke, kalau siapa faham bahasa Cina ke, bahasa Melayu ke, lagi bagus. Boleh buat. Okey. Ada soalan setakat ni? Okey, kalau contoh kita cari digital transformation ni kan. Bila kita Google tengok kalau tarikh dia tu macam 20-20 ke atas lah. 20-20 ke atas. Kalau macam tu, kalau tak nak limitkan kepada tarikh pun tak ada masalah. Biarkan je. Ada kita katakan dalam artikel tu, no limitation. No limitation, kita tulis. No restriction. No restriction on time. On time, on date. Okay, contohnya macam ni lah. So, saya punya inclusion and exclusion criteria. Okay, macam study design. Okay, saya nak cari yang RCT, control trial ataupun survey. Okay, untuk pengajar Islam mungkin boleh tak perlu risau lah study design ni. Okay, so study design tak perlu risau, pengajar Islam. Okay, population. So population macam saya nak cari student umur bawah 30 tahun. Okay, jadi yang atas 30 saya tak nak. Okay, macam tadi kalau pengajar Islam contohnya nak cari conceptual paper sahaja kan. So itu adalah contoh study design. So nak cari conceptual paper sahaja. So kalau misalnya yang bukan conceptual tak nak. Okay. Ataupun nak cari yang full article, yang proceeding tak nak. Okay, itu pun boleh. Jadi inclusion and exclusion criteria. Okay, and then intervention. Okay, siapa-siapa yang ada intervention boleh buat. Contohnya saya nak bandingkan. So intervention ni kalau kita ada perbandingan. Okay, contohnya saya nak bandingkan online learning dengan yang bukan online learning lah, yang biasa punya face to face. Tu saya nak bandingkan. So kalau ada perbandingan boleh letak intervention. Kalau tak ada tak ada masalah. Okay, contohnya macam apa tadi? Ketokohan, contohnya ketokohan tuan guru kan, tuan guru mana-mana kan. So tak adalah, kecuali kalau nak bandingkan tuan guru ni berbanding dengan tuan guru lain ke kan, apa special sangat tuan guru ni. Okay, jadi boleh buat intervention kat situ. So tuan guru tu akan jadi intervention lah. Okay, berbanding dengan tuan guru lain contohnya. Okay, and then outcomes. Okay, outcomes ni macam tadilah, apa benda yang kita nak sebenarnya. Macam saya nak level of satisfaction. Okay, macam effectiveness ni, maksud effectiveness ni contohnya dia nak tengok kepuasan hati. So artikel yang melaporkan kepuasan hati tu saya nak. Okay, and then stress, ada yang melaporkan anxiety ke, ada yang melaporkan depression ke. Okay, jadi yang tu pun saya nak. Okay, so itu adalah outcome. Okay, jadi saya bagi masa dalam 10 minit untuk letak semua inclusion and exclusion criteria. Okay, saya stop sharing sekejap. Saya nak bagi link dalam grup WhatsApp. Bagi link Google Drive. Okay, biar saya share pula. Harapnya habis je apa? Bengkel ni kita boleh dapat satu draft tu. Boleh? Satu draft macam ni lah, 5 page. Lepas tu kena tapis pula lah. Ni belum masuk EndNote lagi ya? Belum. Okay. Okay, sip. Kalau macam ni, okay, kita nak buat inclusion exclusion tu, ni ada sikit lah. Mana population, allied industry. Okay, tengok. Okay. Sekejap, nampak tak? Okay. Population, allied industry. Exposure, digital lah. Digital technology, transformation, digitalization. Comparison, past and present, outcome, impact, consequence, significant. Yang ni patutnya halal, bidang halal ni banyak tertumpu dekat
Asia Tenggara kan, Malaysia, Indonesia kan, Brunei, Thailand. Okay, jadi Kita bagi sebab sikit kan. nak tumpukan pada Southeast Asia pun boleh, ataupun nak cuba cari dekat satu dunia dulu pun boleh. Nah, cuba dulu satu dunia. Kalau misalnya terlampau banyak, kita kecilkan skop kepada Southeast Asia. Sebab yang ni Asia Tenggara ni ataupun South Asia ni dia pelopor lah kan. Pelopor, betul. Okay, language Malay and English. Adakah perlu kita buat jadual macam ni? Kalau dapat buat lagi bagus. Cuma yang ni tak selesai. Okay, saya sudah bagi link. Boleh cuba tengoklah. Yang macam yang saya buka tu yang nombor 3, and, or, and not. Okay, so kalau ikutkan Dr. Farhan punya, inclusion, halal management, halal industry. So nak cari yang halal management ataupun halal industry. Okay, time, no restriction. Lepas tu mana outcome? Impact and consequence. Maknanya impact tu boleh spesifikkan lagi tak impact yang macam mana? Impact terhadap impact terhadap halal industri dah kan? Digital transformasi ni kan? Digital transformation. Tengok tajuk jap. Lupa dah. Yalah. Okay, so impact itu kepada halal industri. So kalau misalnya artikel yang cakap impact terhadap benda lain kepada consumer, adakah nak masukkan? Tak. So exclusion criteria, itulah maksudnya artikel yang melibatkan consumer. Ni yang sini. Exclusion. Consumer studies. Okey tak tu? Perlu banyak lagi. Lagi digital transformation, exclusion, consumer studies, halal management. Okay, boleh cuba yang ni dulu. Jadi kita akan exclude consumer studies dengan understanding research lah. Kita akan fokus kepada halal management. Digital transformation tu, apa contoh digital transformation? Mana-mana lah melibatkan apa-apa yang berkaitan dengan digital transformation lah. Apa-apa yang ada dalam paper tu yang ada berkaitan halal dan juga digital. Berkaitan halal dan juga digital. Okay, boleh? Boleh tengok dulu. Okay. Saya bagi ada lagi dalam 3 minit. Tapi jadual tu cukup Okay. Nanti kita tak pakai jadual ni kan, kita cuma understanding research tu macam mana? Apa yang berkaitan dengan halal punya ni lah. Contoh dia bagi tentang apa? Dia konseptual dan sebagainya. Berkaitan dengan halal, kita tak tahu lah. Itu tak nak. Kita akan ambil yang ada halal dengan digital sekali. Kan dia kajian tentang kefahaman halal sebagainya. Itu pasal dia penting. Nanti kita tak masukkan pun jadual bawah ni kan. Kita masuk. Tak kan? Kita cuma masukkan di atas kan. Ni isi ni kan kita masukkan. Masuklah artikel. Masuk artikel kita tak masukkan jadual tapi kita kena bagi tahu. Jadi kita masuk by PECO ni lah. Jadi kita buat 8 guide lah. Belum jadi PECO dulu. Okay.
Kita nak share. Okey, sekejap saya share. Oh, saya dah terkeluar daripada Zoom. Oh, bukan. Okay. Okey, satu lagi contoh kita menggunakan PECO, iaitu population, exposure, comparison dengan outcome. Okey, comparison C itu kalau tak ada masalah. Okey, jadi populasi contohnya kan saya nak buat kajian di kalangan orang buta, adakah yang menggunakan Al-Quran tulisan Braille ni lebih baik kelancaran dia bacaan bertajwid berbanding yang gunakan Al-Quran biasa? Okay. Jadi contohnya saya tengok populasi dia orang buta lah. Okay. So search term saya blind or unsighted. Okay. Exposure pendedahan saya menggunakan Al-Quran tulisan Braille. Okay. So saya punya search term Al-Quran ataupun Quran ataupun Braille. Okay. Dan perbandingan saya yang bukan tulisan Braille lah. Maknanya yang guna biasa ataupun cara-cara yang lain tu. Okay. And then outcome dia kelancaran bacaan bertajwid. Okay, so saya tulis situ recite, situ saya letak asterisk, so saya akan dapatlah recitation, reciter ke kan, okay, or tajwid. So pun boleh menggunakan macam ni, okay, PECO boleh guna. Minimum keyword. Oh, inclusion and exclusion tu tak ada minimum, tak ada maksimum. Kita yang buat. Ya. Ya, daripada tajuk tu. Artikel yang macam mana yang kita nak pilih. Tak maksudnya persesuaian. Sebab nanti kita akan berhadapan dengan beribu-ribu artikel. So, nanti kita tak nak pening. So, kita dah tentukan dulu kita punya checklist. Artikel yang macam mana kita nak. Kan? Contohnya ketokohan tadi kan, dalam bidang apa kan. Okay, bidang tafsir ke. So, selain daripada bidang tafsir, kita tak nak. Contohnya. Okay. So, nak yang bidang tafsir sahaja. So, tu antara inclusion kita lah. Biasanya dia ni je, dia apa kita panggil? Dia apa? Andaian biasanya kalau inclusion yang macam ni, biasanya yang tu bukanlah kan. Maksudnya exclusion kita, contohnya bahasa Melayu sahaja, contohnya. So exclusion kita yang selain daripada bahasa Melayu kan. Macam tu lah. So dia terbalik. Terbalik. Bila nak search tu, search tu kita tak guna ni, kita tak guna search, kita gunakan keyword saja. Kita tak guna inclusion, exclusion, inclusion tu kita guna bila kita nak screen artikel nanti. Bila kita dapat artikel banyak-banyak nanti kan, so kita akan guna inclusion kita tu untuk kita screen artikel. Kita buang. Kalau tak ada halal, kita buang. Macam tu. Kita buang. Macam tu. Sebab apa kita buang? So kita kena bagi tahu nanti dalam artikel. Artikel ni kita tak pilih sebab apa? Sebab ni apa? Bukan halal contohnya. Dia termasuk dalam inclusion and exclusion criteria dalam kajian ini. So kalau orang nak tahu, kena tengok balik lah inclusion criteria kita apa kan? Kena rujuk balik apa. So kita ada bukti dekat situ. Kenapa kita singkirkan artikel ni? Kenapa dia argue, kenapa tak pilih-pilih tu, boleh argue balik. Tapi tengoklah, kalau misalnya inclusion kita dah kuat, so kita boleh rujuk balik kepada inclusion kita. Maksudnya kita boleh bagi tahu our inclusion criteria macam ni. So sebab itulah kita tak masukkan paper ni. Macam tu. Kalau dia menang, biasanya kita menang paper kita. Okay. Panduan kita. Ya, betul. Panduan kita. Contohnya lagi, dalam negara yang berpendapatan sederhana dan rendah, adakah harga insurans kesihatan berbanding insurans lain memainkan peranan dalam kesanggupan individu untuk membayar? Okay. Jadi nak tengok harga insurans ni kan, orang sanggup tak nak bayar?
Okay, jadi populasi dia kita tengok yang low income dengan middle income. Okay, intervention kita ataupun exposure kita tengok yang health plan je, yang kesihatan je, yang selain daripada kesihatan tu kita jadikan dia sebagai comparison. Okay, outcome kita willingness to pay, okay, intention to purchase, desire to buy contohnya. So siapa nak buat kajian mengenai dengan willingness to pay, adakah orang sanggup membayar apa-apa ke? So boleh. Okay, semua ada masalah yang ni Zoom? Dalam Zoom boleh respon untuk inclusion exclusion kriteria? Boleh. Okay, yang tadi tu amalan dan cabaran fik. Tadi Puan Rosma, okey tak? Oh, ni saya baru baca chat ni. Kajian saya berkaitan hubung kait spiritual dan doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Okay. So psycho-spiritual tu ada nak nak spesifikkan sikit ke dengan doa Nabi Ibrahim? Doa Nabi Ibrahim tu berkaitan dengan apa? Pada artikel bahasa Arab ada cara juga atau bagaimana? Ya, boleh doktor. So artikel bahasa Arab, keyword pun kena dalam bahasa Arab. Okay, nak cari keyword. So pastikan nak cari artikel bahasa Melayu, keyword pun bahasa Melayu, bahasa Arab, keyword bahasa Arab. Dan database pun nak kena pilih. Database yang biasa publish dalam bahasa Melayu ni database apa? Publish yang dalam bahasa Arab ni biasanya database mana? Okay? Okay, boleh semua? Doktor, minta maaf. Saya nak tanya sebab tajuk saya kan pandangan scholars kan. Jadi population saya tu adakah scholars tu sendiri ataupun macam mana? Sekarang ni yang population tadi bukan woman. Population untuk kita nak tengok period poverty tu adalah woman pula. Tapi scholars tu pandangan scholars. Boleh tulis tajuk tak? Saya tengok tajuk je. Tajuk saya. Overviews of tulis dalam chat pun boleh. Boleh saya tulis. Ataupun siapa-siapa lagi yang ada masalah ke boleh tulis je tajuk tu. Saya tengok tajuk tu kebiasaannya saya boleh faham sikit lah at least. Overview boleh tulis tajuk. Dia akan jadi review. Overview terlalu luas. Dia akan jadi overview tu nak tengok dari segi apa. Sebab tajuk yang general luas sangat. Okay, kejap Dr. Kadir, kejap Okay, so overviews of the scholars on period poverty issues in Malaysia. Overviews of the scholars. Period poverty issues. So kat sini outcome dia, nak tengok macam mana outcome dia. Outcome dia pendapat scholars lah, macam tu. Ya betul, nak tengok apa pandangan scholars tentang period poverty dekat Malaysia ni. So apa-apa pandangan, tak kira lah apa-apa pandangan macam tu. Ke ada spesifikan lagi? Dari segi ada spesifik scholar apa-apa? Macam mana doktor? Ke ada spesifik scholar yang macam mana? Dari ikut mazhab ke macam mana ke? Tak tahulah. Tak, maksudnya sekarang ni kita nak tengok je macam mana pandangan scholars sebab tak banyak study dekat
Malaysia ni tentang period poverty. So kita nak tengok lah pandangan scholars ni. Okay, so pandangan scholars tu, okay. So pandangan scholars, period poverty issues in Malaysia. So scholars tu dalam Malaysia sahaja ke? Sebab nak tengok isu ni dekat Malaysia. So scholars tu dari Malaysia sahajalah. Ya betul. Oh, so maknanya dari negara lain kita tak tengok scholars. Okay lah. So dapatan dia tu lah, outcome dia scholars opinion lah. So apa-apa berkaitan dengan opinion dia kita ambil. So kalau dia tak report opinion kita tak ambil. Tu outcome. Tu outcome. Kalau population tu scholars tu lah. Population dia ni lah, period poverty issues in Malaysia tu nak kecilkan lagi skop tak? Tadi kepada woman kan? So populasi dia kepada woman lah. Kena umur? Kalau ikut period poverty ni dia dalam kalangan wanita, remaja, perempuan. Remaja. Bukan yang orang tua tak ada lah kan? Orang tua menopause. Tak. So boleh? So remaja contohnya. Okay, boleh? Okay. Dr. Kadir, anda cadang tajuk macam ni, research on digital hadith studies among scholars, a systematic review. Macam tadi lah. So among scholars tu, okay, research on digital hadith studies. So digital hadith studies tu akan jadi populasi dekat sini. Tak ada populasi lah kan? Tak ada populasi. Research hadith studies. Hadith studies tu berkaitan apa tu Ustaz? Dia umum kajian tentang pengajian hadis. Umum lah, tak ada tumpukan pada apa-apa. Dia pada software, hardware, apps. Pembinaan tajuk tu digital. So apa-apa yang berkaitan dengan digital pasal hadis studies lah. Okay, so saya assume yang tajuk ni digital hadis studies ni memang tak banyak. So bagi saya okey lagi setakat ni. Tapi kalau misalnya terlalu banyak nanti, so mungkin kena spesifikkan lagi kot kan. Tapi sekarang saya rasa okey je. Okey je Ustaz yang ni. Macam dia punya keyword je ataupun kita punya population tu keyword dia digital. Satu digital. Ataupun digital hadis sebab dia punya term digital hadis. Hadis tu ada term lain kan? Apa benda? Hadis? Selain hadis? Prophetic tradition. Apa lagi? Hadis tu sendiri. Hadis tradition. Hadis pun ada dua ejaan. Hadis yang EETH, satu hadis yang I. Yang Melayu betul yang Indon kan ada 3. Boleh. Kalau macam tu Ustaz kena HAD, betul Ustaz kena poster kat atas tu supaya dia cari EE dengan I dan sebagainya lah. Betul. Hebat sangat. Sistem tu lah. Yang nak cari tu lah dia had. Dia kan hadis kan ada banyak EE, ada I, ada susah macam tu, susah. Had macam tu nanti dapat had lain. Hadis. So kalau macam ni tulis je hadis ataupun or hadis ejaan lain. Or hadis tu ejaan lain. So search strategi tu. Search strategies. Digital hadis. Lepas tu dua. Scholar tu among scholar. Scholar tu scholar dari mana-mana lah, tak kisahlah. Every semua kan tempat. Ambil semua.